Mereka berempat naik dalam satu kereta waktu tu. Patut apa yang dia orang susun kat luar tu ya? Alah, patut event lah kot. 8 patung semua. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7. Bos. Pelan sikit lah weh. Pelan. Astagfirullahaladzim. Aku nampak. Mus, cakaplah Mus. Aku nampak apa Mus? وَلِكُلٍّ وِجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا فَاسْتَبِقُوا الْخَيْرَاتِ أَيْنَمَا تَكُونُوا يَأْتِ بِكُمُ اللَّهُ جَمِيعًا إِنَّ اللَّهَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. Timataso dan Kota Kayam memang tak jauh pun, dekat je. Pada tahun 2015 pada tahun 2015 pula, Yin dan kawan-kawan dia dipindahkan tempat kediaman daripada Kolej Kediaman Wang Hulu. Sekarang dipindahkan ke kediaman Unicity yang melibatkan laluan di Timataso. Bukan Yin dan kawan-kawan dia je, bukan. Tapi student-student lain pun sama turut dipindahkan ke Kolej Kediaman Baru Unicity yang melalui laluan jalan Timataso. Apa yang disampaikan kepada aku oleh si Yin ni, Kolej Kediaman Unicity adalah kolej yang baru dibuat, kolej kediaman yang baru dibuat. Jadi Yin dan kawan-kawan ini dipindahkan ke satu blok yang tidak dinyatakan blok yang mana di Kolej Kediaman Unicity ni, tapi tingkat 2 atau tingkat 3 macam tu, dan juga merupakan bilik apartmen di hujung sekali. So bilik apartmen hujung ni lah yang jadi masalahnya sekarang ni. Nak dijadikan cerita, masa diorang baru pindah, ada satu malam tu seperti biasalah, si Yin ni memang gemar main COC, Clash of Clans. Ya, dia main COC dekat bilik dia. Bilik dia ni ada 3 katil dan 5 bingkai tingkap yang rapat-rapat macam tu. So maksudnya akan ada 3 katil, 3 student lah, iaitu Yin, Atik dan Pak Lah. Mereka ni kalau malam memang biarkan tingkap terbuka. Ya, sebab apa? Biarkan angin luar masuk ke dalam bilik. Lagipun tempat baru tempat kediaman baru, mestilah tak ada hantu katanya lah. Sedang Yin main COC guna phone dalam bilik, Pak Lah sedang main game Dota menggunakan PC di ruang tamu apartmen tu. Dan seorang lagi, si Atik, keluar makan malam, tak balik-balik lagi. Ketika si Yin ni tengah main COC dengan dia punya handphone, dia ada dengar tahu bunyi kucing menangis kat luar tingkap. Menangis mengawan ke wallahualam, tapi dia ada macam dengar bunyi kucing macam tu. Bunyi dia halus je bunyinya. Bunyi yang digambarkan kepada aku tu bunyinya macam ni. Biarkan tuan badan yang memainkan bunyi tu sendiri. Macam ni bunyi dia. Macam kucing nak bergaduh. Tapi halus je. Halus sangat, halus. Lepas tu halus. Lepas tu tak lama kemudian, sedang si Yin ni dengar bunyi tu, bunyi kat luar tingkap, bunyi yang seakan-akan bunyi macam kucing tu. Tiba-tiba Pak Lah ni masuk bilik tau. Pak Lah ni masuk bilik, muka dia ketat, tak tegur pun si Yin ni. Buka pintu, masuk bilik, menuju ke tingkap bilik, tutup semua tingkap dan terus baring ke atas katil sambil dia bercakap, Yin, udah tidur. Yin, tidur. Yin pelik lah, kenapa Pak Lah ni selalunya kalau dia masuk, dia akan capai dulu phone dia akan main game dulu, sembang-sembang dulu. Tapi kali ini tidak. Dalam masuk muka ketat, masuk terus ke tingkap, tutup tingkap pula tu tengah panas-panas. Tiba-tiba baring-baring pula terus minta Yin tidur. Pelik lah si Yin ni kan. Pak Lah, awalnya tidur, kenapa pula kamu ni? Yin, udah Yin, tidur. Pak Lah ni baring atas katil, baring mengiring, tarik selimut, terus tutup kepala muka dia dengan bantal.
Yin ni bila dah dia nampak si Pak Lah ni tutup muka dengan bantal dan apa semua, so tak adalah dia nak tanya banyak-banyak lagi kat Pak Lah. Yin pun sambung main COC macam biasalah, sebab tengok Pak Lah dah tutup muka dengan bantal kan, nak tanya pun mungkin dia ngantuk sangat kot, so dia main lagi macam biasa. Tiba-tiba kawan si Yin ni yang lagi seorang Atik ni baru balik ke apartmen. Kemudian kawan dia si Atik ni masuk ke bilik macam biasalah. Selepas sedang Atik ni main phone dekat katil dia, Atik ni tegur si Yin ni yang tengah main COC waktu tu. Okey, ini adalah dialog original yang aku ambil bulat-bulat dari kisah diorang ni ya. Yin, hang berak dalam seluar ke Yin? Busuk ni ya, hang ketut ke Yin? Atik, mana ada kau ni dah kenapa? Busuk siut. Atik ni yang tak tahan bau busuk ni, dia keluar dari bilik. Dia pergi tandas, muntah-muntah. Sebab bau busuk tu, apa yang digambarkan padaku, memang busuk macam najis yang diletakkan betul-betul di depan hidung macam tu. Yang hairannya, si Yin ni tak ada bau apa-apa tau. Selesai je sesi muntah-muntah dalam tandas tu, Atik ni masuk bilik macam biasa. Cumanya kali ni bau tu dah hilang. Tak ada, clean and clear. Tak ada langsung bau busuk tu dah. Tak ada dah bau tu. Bau apa ni Tik? Kamu bau apa sebenarnya Tik? Sapa si Yin pada Atik sambil tangan masih lagi main COC. Tak lepas-lepas main COC. Bau busuk tu lah. Tak ada busuk siut, tapi dah tak ada dah. Tak tahulah aku apalah bau tadi tu. Atik ni sambung baring atas katil macam biasa. Dan lepas ni dia tak main dah phone, dia terus tidur. Mungkin sebab kepenatan muntah-muntah lah kot. Tapi tidak pula dengan si Yin. Yin ni lain pula. Dia tetap main COC sampai azan subuh baru dia boleh lelapkan mata katanya. Tengah hari tu, Yin nak dapatkan kepastian daripada Pak Lah yang minta-minta untuk dia tidur awal malam tu. Pak Lah, kamu kenapa malam tadi minta aku tidur awal? Kenapa? Apa? Kenapa? Apa pasal ni? Kamu nanti dengarlah dulu. Ni aku dengan Pak Lah, malam tadi dia minta aku tidur awal. Macam ni, Yin, Atik. Malam tadi, aku tengah main Dota tau. Tiba-tiba, masa aku main kat ruang tamu, aku toleh belakang, ya, dekat dapur, belakang dekat dapur, aku memang ada rasa something tau. Ada benda macam kain putih berlegar-legar di luar tingkap dapur tu. Masa tu, aku dengar ada bunyi macam bunyi kucing menangis macam tu lah. Tapi apa yang aku tengok pula lepas tu, Yin, Atik, kain putih tu yang tengah berlegar-legar di luar tingkap yang dekat dapur tu, tiba-tiba dia kain tengah berlegar, tiba-tiba dia berhenti dan dia jenguk Yin nanti dekat tingkap dapur tu. Ya Allah, aku nampak jelas Yin Atik, jelas sangat muka dia dekat celah tingkap tu. Yin dengan Atik bila dengar je jawapan daripada Pak Lah, terus tergamam, terkejut dan terkedu. Kalian nak tahu muka apa yang Pak Lah nampak pada malam tu di celah-celah tingkap tu? Langswir. Sebab apa aku cakap langswir? Daripada pengamatan orang-orang tua, hanya jin yang menyerupai bentuk langswir akan mengeluarkan bunyi yang macam tu. Tapi buat pengetahuan kalian, ketakutan diorang bertiga ni sebab benda tu satu, langswir tu satu. Tapi yang paling tak waras bagi diorang ni adalah bilik apartmen tu, tempat diorang menginap tu, berhantu. Kalau bukan situ, kat mana lagi diorang nak tinggal? Kat mana lagi diorang nak tidur? Nak tak nak, diorang ni pun terpaksa akur. Tak ada pilihan lain dah. Macam-macam tau gangguan yang diorang alami pada waktu ketika masih lagi di bilik apartmen yang ujung tu. Ada juga pada satu malam, tengah tidur, Atik ni terjaga dari tidur. Dia nampak ada susuk tubuh berkain putih, rambut panjang, tengah bertenggek atas katil, tengah tengok macam tu. Lebih kurang lah bunyi tu aku tambah-tambah je lah. Tapi dia tengok macam tu. Takut memang takut. Tapi apa nak buat? Pura-pura tidur lah.
sampai ketiduran. Takkan nak tegur, tak beranilah kan. Tidaklah sehingga Yin dan kawan-kawan dia ni dipindahkan ke blok bilik apartmen yang lain. Masih lagi di Kolej Kediaman Unity, tapi di blok yang lain. Dulunya penghuni student lelaki di blok belakang, kemudian ditukarkan ke blok hadapan. Student lelaki dulu di blok belakang, dipindahkan ke blok hadapan. Yang blok belakang ni pula didiami oleh student perempuan. Aku pun tak tahu kenapa blok belakang ni dulu student lelaki dipindahkan ke depan, kemudian yang perempuan dipindahkan ke blok belakang. Sepatutnya yang depan tu blok perempuan, yang belakang ni blok lelaki, tapi dipindahkan. Wallahualam, tak tahu kenapa Kolej Kediaman Unity buat macam tu lah. Selepas Yin dan kawan-kawan ni dipindahkan ke blok hadapan, dulu sebelum ni blok belakang tingkat 2 atau 3 macam tu di belah hujung. Selepas dipindahkan ke blok hadapan, Yin dan kawan-kawan je ni, Atik dengan Pak Lah ni pernah tanya dekat postguard di Kolej Kediaman Unity ni. So apa yang guard ni kata dulu masa tengah dalam pembinaan Kolej Kediaman Unity, sini memang keras. Macam-macam guard ni jumpa, macam-macam guard ni nampak. Tapi yang paling ketara gangguan tu sebenarnya tertumpu pada satu blok, yang mana di tingkat 2 atau 3 macam tu, di bilik hujung sekali. Kat situlah guard-guard ni yang selalu beronda malam ni selalu nampak penampakan perempuan baju merah gantung diri dalam bilik tu. Sambil guard tu bercerita, guard ni tunjuklah dengan jari telunjuk. Dia tunjuk ke bilik yang dia maksudkan. Yin, Pak Lah dengan Atik, masa Pak guard tu tunjuk, dia memang kenal sangat dengan bilik tu. Bilik tu adalah merupakan bekas bilik apartmen diorang yang pernah duduk sebelum ni tau. Sekarang tahun 2021, bilik apartmen tu sekarang dah diduduki dengan student perempuan. Apa yang dinyatakan padaku, memang kerap penghuni yang menghuni di bilik apartmen tu kerap kena histeria. Kerap sangat. Jadi sekarang apa yang pihak Kolej Kediaman Unity ni buat adalah mereka meletakkan satu nombor talian dalam bilik berkenaan, nombor talian ustaz, untuk dihubungi sekiranya berlaku kejadian histeria lagi. Memang ada nombor tu kekal dekat bilik hujung tu yang aku masukkan tu. Ini contoh gambar dari pandangan atas yang aku ambil dari Google Maps Kolej Kediaman Unity ni. Jadi aku tak tahu di mana satu bilik yang dimasukkan tu. Yang pasti bilik tu ada di antara bulatan-bulatan merah yang aku tandakan ni. So kalian boleh semak lah. Okey, dah habis tak? Tak habis lagi, belum habis lagi. Gangguan belum habis lagi yang dilalui oleh 3 orang ni. Ini berlaku pada diorang dalam satu lokasi jalan di sepanjang jalan Timah Tasong ni. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidud dhalimina illa khasara.